Kembali bersama kami di Rampai Pagi segmen Tazkirah. Pada kali ini kita bawakan Ustaz Muhammad Nasir membawakan tajuk teknik mendorong perubahan tingkah laku cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu topik rasanya ramai penonton kita ni akan rasa didengari dan mungkin dapat jadi satu manfaat jua untuk mereka yang menonton. Jadi kita akan terus saja bersama dengan narasumber kita ni, Is. Ya, kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Ya, Sama Nadirah apa khabar? Alhamdulillah Kami berdua, sihat. insya-Allah Teruja sihat, kita dapat Alhamdulillah. bersua kembali, Ustaz. Rasanya macam lama sudah kita indah bersama. Kadang-kadang perasaan Allahu itu Akbar. membuahi rasa. Luruskan? Perasaan membuahi rasa. Macam Masya itulah. Allah. Jadi teknik mendorong perubahan tingkah laku cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tajuk yang Ustaz pilih lah. Pasti ada istimewa di sebalik tajuk tersebut. Insya Mungkin sebagai Allah. mukadimahnya kami persilakan Yang Mulia Ustaz untuk Alhamdulillah. mengambil tugasan ini. Seterusnya silakan. Alhamdulillah, terima kasih Is dan Nadirah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Yang Mulia Is dan Nadirah serta para penonton, mudah-mudahan kita di semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ni ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi dalam segmen tazkirah kita ni pada kali ini, dan insya-Allah Is dan Nadirah kita ni sama-sama akan membincangkan satu topik yang memang saya pilih sendirilah, iaitu teknik mendorong perubahan tingkah laku cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana kita ni renung firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya pada ayat yang ke-107 yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Yang tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jadi bila saya perhatikan di dalam kitab-kitab tafsir, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ia ada menerangkan mengenai dengan penggunaan perkataan rahmat pada ayat tersebut. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud perkataan rahmat pada ayat tersebut itu ada dua. Yang pertama ialah rahmat bagi orang yang beriman. Bila mana orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka akan dikurniakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala berbentuk keamanan, ketenangan, kebahagiaan dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rahmat bagi orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman pun, yang indah beriman kepada Allah, indah beriman kepada hari akhirat dan sebagainya, mereka pun dikurniakan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana bentuk rahmat itu, iaitu terlepas daripada azab ataupun malapetaka macam umat-umat terdahulu. Bila kita ni perhatikan sebagai contoh saja zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh, bayangkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah lebih kurang 950 tahun, hampir 1000 tahun. Tapi yang cuma beriman kepada dakwah seruan Nabi Nuh alaihi salam betul rasa-rasanya dah sampai 90 orang. Jadi cuba kita bayangkan, artinya setiap 10 tahun seorang yang beriman. Sehingga Nabi Nuh alaihi salam mendoakan umatnya ni kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin beriman itu hapuskan bisdurangan ni dengan menurunkan bala atau banjir dan sebagainya. Kemudian apa lagi contoh Nabi lain, wa ila madyana akhahum syuaiba, diceritakan mengenai dengan kaum Madian, iaitu kaum kepada Nabi Syuaib. Bisdurangan ni melakukan penipuan dalam perniagaan, contohnya timbangan dan sebagainya. Diturunkan bala je oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi alhamdulillah rahmatnya sejak kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, sejak kelahiran baginda dia lagi ada macam itu. Dia lagi ada. Hatta ketika selalu kita dengar ketika peristiwa hijrah baginda Rasulullah dan sebagainya, ketika baginda Rasulullah berdakwah di Taif, kan masa itu baginda Rasulullah dibantai benar-benar oleh orang musyrikin dan sebagainya sehingga berdarah. Kemudian baginda keluar daripada kota Taif itu, berehat di sebatang pohon, menyandar di sana sampai ada malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung mengaga baginda Rasulullah, mengoffer
bayangkan ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah supaya kami ini dapat melakukan tugas kami untuk menghantar bis orang ini dengan gunung yang ada di sekeliling itu. Sehingga baginda Rasulullah mengatakan, indah, demon. Baginda Rasulullah kali-kali mau mendoakan penduduk musyrikin masa itu, sehingga baginda Rasulullah mengatakan, katanya, mana tahu satu hari nantinya lahir daripada tulang sulbi mereka ni satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan tidak mensyirikkannya. Itu panjang tu mukadimah kita ni tu. Kemudian kita tahu bahawa sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kalau kita ni perhatikan apa saja yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu Nat dan ia bukan saja dapat di-apply oleh orang Islam, malah ia boleh di-apply oleh orang yang bukan Islam juga. Seperti contohnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kepimpinan. Banyak sekali ya kalau tadi sampaikan hari ini dah ada habis nih. Dah ada habis banyak, terlalu banyak macam mana cara baginda Rasulullah ini memimpin sahabatnya, memimpin orang bawahannya dan pengikutnya dan sebagainya. Jadi insya-Allah tajuk yang akan saya sampaikan ini sebenarnya ia berkaitan dengan macam mana tugas seorang pemimpin ataupun ketua. Jadi disclaimer awalnya, bila saya cakap pemimpin ataupun ketua, jangan kita ni fikir ketua kita ni ataupun pemimpin kita ni. Saya mau kita ni berfikir secara secara umum yang pemimpin itu kita ni semua sekali. Kita ni merupakan pemimpin. Bukan tujuan saya akan menyampaikan pagi ini untuk menimbak siana ni, bukan. Kita ni semua merupakan pemimpin. Jadi tajuk yang akan saya fokuskan pada pagi ini more to kepada pekerjaan kita ni. Dalam pekerjaan kita ni. Mungkin dalam pekerjaan kita ini sebagai seorang ketua ataupun sebagai seorang pemimpin, saya pasti mereka ni inginkan kejayaan dalam memimpin organisasinya. Dan di antara faktor kejayaan organisasi tersebut adalah bergantung kepada gaya ataupun macam mana kepimpinan itu digunakan. Itu yang patut kita lihat. Mungkin ingin saya kongsikan di sini beberapa masalah. InsyaAllah 2 masalah saja pada pagi ini. Mungkin ini yang selalu mana-mana ada ni, di kerajaan kah, di swasta kah, ataupun persendirian kah ya, yang orang staf kita ni suka membuat salah. Suka membuat salah, contohnya akhir datang. Ada ni yang selalu akhir datang. Dia datang kerja pukul, contohnya kerja kita ni pukul berapa? 7.45 pagi ya. Mungkin dia datang pukul 9, 10.30, selamba lagi tu dia datang. Kemudian sudah jauh akhir datang, kemudian suka lagi awal balik. Dia tu yang macam akhir datang awal balik. Akhir datang awal balik. Macam mulut jarat banyak orang tadi. Mulut jarat burung lah. Lihat ni dari burung balik dia. Macam tu lah. Jadi kita ni sebagai seorang ketua ni, kita ni harus bijak ni. Macam mana cara kita ni kan menegur orang macam mana. Kadang-kadang Nadia Raha kita ni sudah berusaha bah. Kita ni sudah bagi solution, lakukan macam mana, lakukan macam itu. Tapi ada yang antara bis dorang ni alhamdulillah dorang terima solution kita ni. Tapi ada di antara bis dorang ni mungkin kreatif lagi ya. Dibagi apa-apa solution pun dia je mendengar. Hatta kadang-kadang sanggup aku kena potong gaji aku nya. Yang penting aku dapat akhir datang. Ada yang macam itu. Hebat benar tu sudah. Jadi kita ni harus bijak macam mana cara kita ni sebagai seorang ketua menangani masalah ini. Sebenarnya perkara macam ini sudah terjadi ketika zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang indah mematuhi SOP kerja. Bayangkan masa itu ada sebuah hadisan yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia ada melaporkan mengenai dengan seorang lelaki ini. Seorang lelaki ini ia akhir datang sembahyang berjemaah. Bayangkan masa itu diorang punya pekerjaan sembahyang jemaah lah. Itu dikira anggap kerja kita. Kemudian lelaki itu sudahlah akhir datang sembahyang berjemaah, kemudian bising lagi ke dia. Bayangkan bising itu artinya mengalih lah. Macamnya orang kita ni nak tangih-angih bakal sembahyang. Dia belusir, mungkin dia belusir kali. Kemudian yang ketakbir macam kedengaran tadi sampai walih bandar sudah tu ya, bising. Bayangkan sembahyang jemaah di masjid. Kemudian kedengaran ketika ia sembahyang itu, ia dah membaca satu ayat ataupun kalimah, satu zikirnya orang kita ni yang kali-kali dia pernah diajar oleh baginda Rasulullah. Ia membaca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Dibacanya tu. Kemudian selepas selesai sembahyang, baginda Rasulullah selepas selesai sembahyang bagi salam, terus baginda Rasulullah ni pusing ke belakang bertanya kepada para sahabat, siapa tadi tu yang membaca kata-kata macam itu, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih? Ada sahabat mengaku
Bayangkan. Rasa takut. Takut macam Ya. luruskah apa aku baca ni? Cuma tu bah. Dia takut. Jadi seorang pun para sahabat ketika itu tidak mau mengaku, diam-diam saja. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, katanya siapa yang membaca ayat itu, siapa yang membaca itu alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Sebenarnya ayat itu indah indah mengandungi sesuatu perkara yang berdosa. Tidak ada yang salah sebenarnya ayat itu. Kemudian baru ada para sahabat yang seorang tadi itu angkat tangan. Saya ya Rasulullah. Katanya saya membaca itu sebab masa itu aku mengalih atau mengah-mengah sudah napasku ni jadi aku membaca itu. Kemudian kata baginda Rasulullah, sesungguhnya saya nampak 12 malaikat berebut-rebut mengangkat kata-kata itu. Lepas itu baru tak apa artinya sih bila kita ni kaitkan hadis ni dengan kita ni punya alam pekerjaan kita ni. Mungkin kalau sekali dengar dorong faham macam apa ni ceritanya ni Mungkin dalam alam pekerjaan tadi saya kaitkan dengan hadis tadi. Bayangkan dalam alam pekerjaan kita ni ada orang yang selalu akhir datang. Okey. Seperti mana yang saya cakapkan tadi, ia datang pukul 9, 10.30. Kemudian sudahlah akhir datang, masuk ke ofis, bising. Macam sahabat tadi, ya akhir sembahyang. Lepas itu sembahyang ke takbir, bising lagi di sana. Dia sampai kedengaran bacaannya tu bah. Sedangkan Nabi ini kita ni tahu Nabi ini merupakan orang yang paling khusyuk dalam sembahyangnya dan Nabi sendiri boleh mendengar bah. Artinya benar-benar bising tu sudah tu ke dia. Kemudian itu kesalahan keduanya tu bising. Kesalahan ketiganya dia mengakun. Bila dicakap siapa tadi yang baca? Tidak ada orang akun. Umpama kalau tadi bekerja, siapa tadi akhir datang tu? Dia mau akun. Ada tu 3 kesalahan yang dilakukannya dalam satu masa tu. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebatnya di sini, baginda Rasulullah ni pura-pura indah nampak kesalahannya. Sedangkan baginda Rasulullah tahu ya akhir datang, ya buat bising. Yang baginda Rasulullah highlight adalah yang dibacanya tu. Yang dibacanya tu kata baginda Rasulullah diangkat oleh 12 malaikat berebut-rebut mengangkat bacaan itu. Artinya di sini kita ni dalam hidup bekerja ni jangan kita ni cari kesalahan orang. Cuba kita ni ikut gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cari apa yang baik dibuatnya walaupun yang akhir datang. Kadang-kadang yang akhir datang ni tapi kerjanya siap atau yang hebatnya tu. Daripada awal datang, malam awal datang pukul 6 ekopes. Tapi kerjanya daripada siap main Facebook saja sepanjang itu juga. Main Facebook, main IG daripada siap kerjanya. Itu yang pertama kan. Jadi kita ni kalau kita diperhatikan, inilah merupakan teknik yang digunakan oleh baginda Rasulullah apabila menegur orang yang melakukan kesalahan. Selagi mana kesalahan itu indah mengakibatkan contohnya keselamatan nyawa kali nganya kesalahan Nabi macam itu kan. Tapi kalau kesalahan yang barat memang Rasulullah tagur direct. Tapi kalau sekiranya kesalahan itu macam indah je menghancurkan jabatan ni, indah je menghancurkan organisasi ni, indah je merugikan kita ni sebenarnya, yang penting kerajanya siap. Jadi baginda Rasulullah menegur dilihatnya apa yang baik arah lelaki itu. Dan baginda Rasulullah caranya ia menegur depan orang. Dia menegur di depan orang. Sedangkan dalam jemaah, sebenarnya jemaah ramai je tu. Artinya di sana ada sahabat-sahabat yang hebat betul. Yang ditegur ini sebenarnya anak muda. Yang ditegurnya kiranya orang kita ni orang berbaru bah. Orang berbaru, anak muda baru kan berjinak-jinak dalam agama Islam. Jadi baginda Rasulullah caranya menegur, caranya orang menasihati sahabat tu jangan cara yang halus. Dipuji depan orang lain. Jadi dengan sendirinya ia membina orang jati diri orang itu makin semangat, makin confident. Cuba kita ni bayangkan kalau sekiranya mungkin pernah terjadi tapi harap-harap bukan di Brunei. Cuba sekiranya mana ada orang suka kena tegur teman depan. Kau ni sudah jauh hari itu tapi depan-depan orang, depan pegawai kanan, depan ketua bahagian dan sebagainya. Jadi orang bawah ni kan malu tu. Jadi bila dia malu macam-macam tak kan dibuatnya makin akhir. Ada yang mungkin akhir datang pulang tak. Tapi mungkin kita ni memikir macam mana. Dulu zaman sahabat lain. Dulu kualiti zaman sahabat tidak sama kualiti sahabat masa ni. Dulu zaman sahabat mungkin ditagur sekali faham ni orang kata ni. Tapi sebenarnya itulah di antara cara pemikiran yang salah. Seolah-olah kita ni menganggap bahawa sunnah baginda Rasulullah itu hanya valid ketika itu. Kita ni menganggap bahawa sunnah baginda Rasulullah itu indah lagi valid masa ni bah. Sebenarnya sunnah baginda Rasulullah itu valid sampai zaman sekarang ni. Okey, jadi kalau dapat disimpulkan sebenarnya dari perkongsian Ustaz sendiri, bagi saya sangat luar biasa kerana bila mana Ustaz menyebut rahmatan lil alamin itu adalah dua, rahmat untuk muslimin dan rahmat untuk mereka yang tidak beriman juga. Jadi apa sahaja ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia dapat di-apply untuk semua bah. Indah dikira cuma hanya untuk
muslimin sahaja. Kerana itulah kita dapat melihat itu pun sebenarnya permainan psikologi juga kan sebenarnya. Kita ni menegur orang dengan cara yang berhikmah. Itulah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan caranya berhikmah, ia menegur dengan ia meng-highlight dulu apa kebaikan orang itu. Dicari kebaikan. Dicari dulu kebaikannya. Macam Nabi Isa betul. Kalau kita ni pernah mendengar cerita Nabi Isa kan, ada pernah saya cerita kali kepada habis kita dulu kali. Dia tahu dia ingat siapa pengacaranya. Apa Tapi ceritanya Nabi Isa dulu kan ia pernah berjalan dengan muridnya, Hawariyun kan, nama panggilan muridnya ni kan kumpulan Hawariyun. Masa tu Nabi Isa alaihi salam berjalan sama muridnya ni di tepi sungai Nat. Kemudian dia nampak bangkai sampai di sana bah. Jadi murid-muridnya ni, ya wahai Isa-nya bawa bangkainya untuk hidung semua sekali. Kemudian kata Nabi Isa alaihi salam, wow masya-Allah putih je giginya tu nya. Kalau sekiranya binatang ni hidup ni cantik ni binatang ni. Kan lihat kan cara pemikiran bah. Jadi kita ni tahu bahawa baginda Rasulullah ni mengikut apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada menerusi wahyu dan sebagainya. Itulah ada kadang-kadang benar, tapi mana saya setuju kadang-kadang kenapa orang bawahan itu nak indah menerima teguran daripada atasan, mungkin daripada tu nak kata-kata yang kurang berhikmah. Betul, kerana itulah tu salah satu caranya orang soft skill kita ni menegur orang. Dan kadang apa yang kita ni cakapkan tu, apa yang kita dilontarkan tu, ia refleksi diri kita ni bah. Kalau kita ni positif, apa yang kita dilontarkan pun positif. Tapi cuba kalau sekiranya kita ni memang dari awal orangnya toksik, orangnya selalu berfikir negatif, apa yang kita ni keluarkan dari mulut kita ni mesti sesuatu yang negatif. Jadi nanti Ustaz akan kita kongsikan lagi selepas ini. Jadi kita berehat seketika. Jadi audio jangan ke mana-mana, terus bersama kami untuk mengikuti siri tazkirah ini. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam segmen tazkirah kita dan kita juga bersama tetamu kita yang mulia pada pagi ini. Alhamdulillah dengan membawakan tajuknya yang begitu indah sekali, iaitu teknik mendorong perubahan tingkah laku cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak kisah-kisah yang telah dibawakan, semuanya nyorang berpandukan riwayat kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan idola ketanilah ya selaku umat Islam ini. Jadi kembali kita bersama dengan tetamu kita, iaitu yang mulia Ustaz Muhammad Nasheed. Kembali Ustaz memperkatakan mengenai dengan mungkin ada lagi kisah-kisah yang menarik yang dapat dijadikan sebagai contoh ataupun panduan dalam kehidupan kita ini. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, tadi sambung ya round kedua. Silakan. Macam main bola. Pusingan kedua. Pusingan kedua macam main bola sudah. First half, second half. Jadi insya-Allah ini yang kedua sekarang ni baru penalti ya. penalti kalau ada juta. Masya-Allah. Jadi ini akan saya kongsikan isu yang kedua yang selalu terjadi di dalam jabatan ataupun organisasi ataupun mana-mana saja. Iaitu kita ni kadang-kadang ada orang bawahan kita ni indah berani mengeluarkan idenya. Indah berani berkata apa-apa. Mungkin disebabkan oleh bila ia akan mengeluarkan idenya, bila ia akan bagi pandangan ataupun berkata apa-apa sudah didominan oleh bosnya terpulang bah. Baru dia bercakap sedikit sudah terketuanya macam tu. Alum dia best. Padahal ada. Padahal ada. Jadi saya pasti bahawa sebenarnya sebuah organisasi ataupun jabatan ini akan maju dan berkembang apabila kaki tangannya berfikir secara kreatif dan inovatif. Kemudian dan tugas pemimpin ataupun ketua organisasi adalah mendorong anak-anak buahnya supaya berani bercakap dan berani mengemukakan idea-idea mereka. Dan ini juga ada dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mereka baru saja berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Masa itu. Dan sembahyang memang sudah ada sebab peristiwa Isra' Mi'raj itu sebelum peristiwa hijrah. Jadi masalah masa itu adalah macam mana cara akan memberitahu orang
yang azan ini sudah masuk. Dan macam mana cara memanggil orang ramai untuk bersembahyang di masjid. Jadi baginda Rasulullah ketika itu ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Ini hadis yang diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari. Jadi masa itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat untuk membincangkan perkara ini. Ini yang cantik sekali ni. Bayangkan dalam keadaan meeting, kata baginda Rasulullah, pikirkan tanya macam mana cara supaya memberitahu orang yang waktu sembahyang itu sudah masuk. Dan macam mana cara memanggil orang supaya ramai orang datang ke masjid. Jadi para sahabat ini ada 3 sahabat yang membagi idea, yang bercakap something pasal ini. Sahabat yang pertama beritahu katanya, kalau dapat tadi pakai lunceng saja. Pakai lunceng macam orang Kristian yang Kristian buat. Bila masa waktu sembahyang orang lunceng kan dah. Itu sahabat yang pertama. Kemudian sahabat yang kedua mencadangkan katanya ada baiknya kita ni gunakan trompet tanduk katanya. Trompet tanduk ini macam yang digunakan oleh orang Yahudi. Kemudian Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an mencadangkan katanya bagaimana kalau sekiranya disuruh seorang lelaki supaya melaungkan azan. Jadi ada 3 cadangan di sini. Mula-mula pakai lunceng, yang kedua pakai trompet, yang ketiga kata Umar laungkan azan. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Bilal, berdirilah dan laungkanlah panggilan azan. Nampak tadi di sini dah cara meeting yang macam mana. Satu, baginda Rasulullah membiarkan ketika para sahabat bercakap mengeluarkan idenya, baginda Rasulullah yang dilakukannya adalah diam. Kali-kali diam sampai selesai sahabat-sahabat tadi membagi berapa banyak idea, baru baginda buat keputusan. Tanpa ditingkah lah ya. Tanpa ditingkah, diam saya baginda Rasulullah. Tapi kadang-kadang menegur diri saya sendiri juga. Kadang-kadang kita ni dalam meeting, baru je sahabat atau kawan kita ni kan memberitahu idea ni, belum batas sudah, dah menjadi itu sudah sudah aku buat. Tapi sedangkan perkara tu penting kan. Kadang-kadang kenapa orang bawahan malas terlegikan bagi idea tu dah sebabnya. Setuju kan? Macam dia kena dorong macam selalu ni kalau sekiranya tadi kan datang lagi ada meeting lain kan. Kadang ada yang sampai nombor lagi datang meeting. Dia katanya guna-guna untuk datang, right? Untuk apa aku datang kan? Tapi kalau tadi perhatikan baginda Rasulullah ketika sahabat membagi idea, baginda Rasulullah diam. Satu perkataan pun dah keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga selesai semua sekali, dah lagi ada berbunyi, baru baginda Rasulullah terus buat keputusan. Wahai Bilal, berdirilah dan laungkan panggilan azan. Terus baginda Rasulullah suruh Bilal melakukan. Ini apa artinya? Kalau tadi perhatikan kan itu Rasulullah mengambil idea, menerima idea daripada siapa? Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Menerima idenya, tapi tanpa baginda Rasulullah memuji. Mana ada baginda Rasulullah cakap, bagus ni idea mu ni. Ada kan dalam hadis ada hikmah di sebaliknya. Bayangkan kalau sekiranya kita ni tiga meeting. Bayangkan ada ketua sini. Dah nampak ketua tadi sini ya. Bayangkan gaiblah ketua tadi. Tapi tadi 3 meeting. Saya mengatakan bunyikan lunceng supaya orang tahu masuk waktu sudah. Kita mengatakan bunyikan trompet tanduk supaya orang tahu masuk waktu sudah. Tapi tiba-tiba Nat mengatakan baik tolongkan azan. Kemudian ketua kita ni ia terus buat keputusan Bilalnya kata berdiri laungkan azan tanpa memuji Nat. Bayangkan kalau sekiranya seorang ketua tu memuji pendapat yang seorang ni, apa yang akan terjadi tu takut yang dua orang tersinggung hati ya. Sudah tu atas skill baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memuji pendapat Sayyidina Umar. Supaya menjaga hati yang 2 orang yang diterima pandangannya ni. Lebih bersikap adil. Itu caranya baginda Rasulullah. Hatta ketika itu satu, kalau tadi kami lihat hasilnya lagi, cuba kita perhatikan macam mana para sahabat menduplikat akhlak baginda Rasulullah dalam mesyuarat. Contohnya Sayyidina Umar ketika menetapkan takwim hijrah. Dulu mana ada takwim hijrah? Selepas berapa tahun baginda Rasulullah wafat, baru ada penentuan takwim hijrah. Itu pun pasal gubernur kan masa itu mengantar surat dan sebagainya. Payah dia bertarikh. Bila kan dia, cuba tadi bayangkan kalau tadi menerima surat dan dia bertarikh kan dia. Bila kan dia, masa itu dulu ni payah kan. Jadi Sayyidina Umar mengadakan perbincangan. Jadi sama saja Sayyidina Umar pun mendengar pendapat para sahabat. Dengarnya ada yang mengatakannya, aku cadangkan tahun Islam itu bermula daripada hari kelahiran baginda Rasulullah. Ada yang mencadangkan tahun Islam itu bermula hari kewafatan baginda Rasulullah. Ada yang mencadangkan macam mana, ada yang mencadangkan macam mana. Last ada sahabat mencadangkan katanya, why not-nya tahun hijrah ni kita dimulakan sejak peristiwa hijrah kita ni meninggalkan Mekah ke Madinah. Itu yang diambil tanpa memuji. Sebab kalau kita ni memuji, ini bagus ni pendapatmu ni. Jadi orang lain yang membagi idea tu, ni pilih kasih ni ya. Terasa hati ya. Tapi yang penting kita ni
lakukan. Jadi kita ni nampak di sini macam mana cara kita ni mengaplikasikan hadis ni dalam pekerjaan kita ni. Yang pertama adalah beri peluang anak-anak buah kita ni mengambil tugas untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Biar diorang selesaikan dulu masalah. Biar kita ni sebagai ketua ni lihat saya. Tapi kalau lebih over sesuai bertumbuk berkelahi baik tertagur. Itu lain cerita dia tak. Dia bagi diorang peluang supaya apa ni orang kalau kanak-kanak kan kita ni bagi problem solving, ia punya mindanya tu makin berkembang kan, sama juga dengan anak buah kita ni. Kemudian tidak ikut campur bercakap dan mengemukakan idea dan pandangan sendiri. Dengar sahaja semua idea solusi yang mereka kemukakan. Bila sahabat bertanya membagi idea, tindak saya sebagai ketua pemimpin. Kemudian pilih idea yang terbaik. Mana yang terbaik tadi sebagai ketua terus ambil saja. Tanpa kita ni memuji idea orang atau jangan tadi puji, ambil saya ambil, lakukan, kemudian laksanakan idea tersebut. Jadi rasa-rasanya masa pun singkat. Betul. Sudah. Ya, alhamdulillah. Jadi itu kita sifatkan sebagai apa yang telah pun dijelaskan oleh Yang Mulia Ustaz itu sebagai satu kesimpulan dalam ceramah ataupun tazkirah ini pada pagi ini, yang insya-Allah di lain kesempatan kita bersama lagi Yang Mulia Ustaz ya. Kerana sangat menarik tajuk yang dibawakan pada insya-Allah pagi kerang ini. malam ada tu di Klinik Minda Pelangi FM. Ya, insya-Allah. Ada terus promo ni. Itu ada sambungan detailnya di sana tu insya-Allah. Baik. Ada sambungan kali di sana ni. Ya, jutaan terima kasih Yang Mulia Ustaz ya Sama-sama. dengan perkongsiannya dan juga kesudian Ustaz bertandang ke studio Rompai Pagi pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi